Terima kasih, Sugih Petani. Dua pertimbangan. Pertama, belanjawan harus bertanggungjawab, tetapi harus mengembang juga. Dan oleh demikian, kita harus merangka sesuatu supaya menjaga perimbangannya, mengurangkan defisit dari 5.6% kepada 5% tahun ini dan 2025 32%. Tetapi dalam masa yang sama dia mengembang. Perbelanjaan pembangunan yang unjuran sebelum ini 95 bilion, sekarang ini 97 bilion. Dan perbelanjaan mengurus 272.3 kepada 289.1 bilion ringgit. Defisit fiskal berbanding KDNK ini, kita harus mengambil kira pertama, kutipan hasil serta KDNK sebenar untuk tahun 2022 melebihi unjuran yang dibuat pada 7 Oktober. Alhamdulillah, kerana unjuran hasil 2022 yang dibentangkan tahun lalu 234 bilion. Sekarang penambahannya 294.3 bilion jumlah. Jadi penambahan ketara. Belanjawan 24 Februari 2023. Tetapi hasil 2023, walaupun unjuran kita 272.5, hasil 291.5 bilion. Jadi dari segi anggaran dengan keadaan sekarang ialah KDNK 2022-23 ada peningkatan dari segi peningkatan hasilnya. Ya. Dan dari mana hasil saya jelaskan, kerana lembaga hasil dalam negeri menunjukkan jumlah yang lebih, termasuk orang yang bayar cukai sekarang lebih bertanggungjawab dalam tempoh 2-3 bulan umpamanya penambahan hasil LHDN itu ketara, harga minyak meningkat. Dan ketiganya seperti kita tahu, hasil yang tidak disebut dalam belanjawan yang diperoleh dari IPIC yang telah saya umumkan di Parlimen. Yang penting dikira juga ialah bahawa dalam kumpulan wang COVID-19 itu 2022 kita belanja 31 bilion ringgit. Untuk tahun ini, kita tidak belanja apa-apa lagi untuk COVID. Jadi hasil untuk 2023 dijangka melebihi kerana saya seperti yang saya tekankan, dari wang dana IPIC itu 1.8 bilion dolar Amerika. Jadi bagi kerajaan, jumlah ini adalah munasabah. Dan satu hal yang lain yang masuk dalam 2023 ialah wang 1MDB yang harus dibayar 3 bilion dolar tahun ini. Itu sekitar 13.5 bilion ringgit. Tetapi ini one off. Tahun depan 13 bilion itu tidak termasuk dalam perkiraan. Jadi defisit akan jauh lebih kurang. Sebab itu bagi kita munasabah. Nah, soal yang terkait ialah tentang langkah ini apakah akan menjejaskan projek dan kebijakan ekonomi yang menyentuh kepentingan rakyat. Ini tidak berlaku kerana seperti yang disebut penambahan 2 bilion setakat ini, walaupun kita jangka dengan penambahan hasil kerana akan bertambah. Subsidi bersasar bakal mengurangkan ketirisan perbelanjaan kerana seperti yang kita tahu, tanpa subsidi pengguna elektrik 10% tertinggi yang mengguna wang subsidi yang banyak itu terpaksa membayar sedikit harga tambahan ketimbang tahun sebelumnya. Yang lain ialah memperkenalkan Akta Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan. Kebajikan rakyat juga ditambah, sumbangan tunai rahmah sehingga RM3,100 seisi rumah disediakan dengan tambahan RM600 barangan keperluan asas untuk isi rumah miskin tegar. Ini saya harap dapat diberi perhatian kerana kadang-kadang dalam percaturan politik semasa hal-hal ini tidak disebut.